Didik TV KPM. Berguru kepadaan datar dapat rusa pantas berlari. Bergurulah bagai diajar, bagaikan bunga kembang berseri. Apa yang saya faham berkaitan dengan PBD sebagai seorang ibu, saya rasa PBD ini adalah bagi pentaksiran yang menggantikan sistem exam yang dekat Malaysia. So saya nampak PBD ni lagi meluaslah sebab dia menggunakan instrumen, dia menggunakan pelbagai cara untuk kita mengetahui penguasaan pelajar tu sendiri, bukan semata-mata pada hari kejadian exam tu. So yang saya faham PBD ni ialah dia berlaku sepanjang tahun yang semasa pembelajaran anak tu sendirilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentaksiran bilik darjah merupakan satu pentaksiran berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan serta pencapaian murid. Semua maklumat yang diperoleh bukanlah tujuannya untuk memberi persaingan ataupun perbandingan antara murid, namun untuk membantu pihak sekolah dan pihak ibu bapa bagi merancang satu tindakan susulan yang lebih baik bagi murid tersebut. Pentaksiran bilik darjah adalah satu bentuk penilaian yang disediakan oleh guru untuk murid. Penilaian ini bukan hanya setakat untuk peperiksaan saja. Penilaian ini merangkumi kerja rumah, pembentangan, kerja berkumpulan dan juga soal jawab antara guru dan murid. Jadi murid akan dinilai sepanjang tahun oleh guru, tidak lagi terikat dengan hanya satu-satu peperiksaan. Ibu bapa juga boleh memantau anak-anak dengan cara melihat daripada slip yang diberikan oleh pihak sekolah setiap kali selepas habis penilaian. Ia akan menunjukkan tahap penguasaan anak-anak kita daripada tahap 1 hingga ke tahap 6, iaitu tahap yang paling cemerlang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan sebuah program baru di Didik TV KPM, iaitu Pentaksiran Bilik Darjah atau lebih dikenali sebagai PBD, bersama saya Syamira Nazir. Dan dalam episod kali ini kita akan fokuskan dengan tajuk kita, iaitu pengenalan terhadap Pentaksiran Bilik Darjah atau PBD. Tetapi sebelum kita teruskan sesi perkongsian dalam episod kali ini, suka untuk Mira perkenalkan seorang cikgu jurubahasa isyarat yang bersama dengan kami untuk hari ini, iaitu Cikgu Azliana binti Masyuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Azliana? Sihat Cikgu? Baik, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami. Dan untuk hari ini, Mira bersama dengan seorang tetamu jemputan yang arif tentang tajuk yang akan kita bicarakan. Pada hari ini, beliau merupakan seorang guru dari Pejabat Pendidikan Daerah Kelang, Kelang Selangor, iaitu Cikgu Muhammad Asri Ayub atau lebih mesra dengan panggilan Cikgu Asri. Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum. Sihat Cikgu? Alhamdulillah sihat. Baik Cikgu, hari ini kita tajuknya merupakan pentaksiran bilik darjah, pengenalan terhadap PBD itu sendiri. Jadi saya kira Cikgu orang lebih arif untuk berkongsi tentang tajuk pada hari ini. Cikgu sudah bersedia Cikgu? Sudah bersedia Mira. Baik, kalau macam tu Cikgu boleh ambil tempat. Okey, silakan Cikgu. Terima kasih Mira. Okay. Para penonton, ibu bapa dan guru-guru yang sekalian, hari ini saya beri ruang dan peluang untuk berbicara tentang pentaksiran bilik yang saya anggap pasti boleh dilaksanakan oleh para guru khususnya, dan ibu bapa pasti perlu memahaminya. Dan untuk melaksanakan pentaksiran bilik darjah ini, kita pertama-tama kena memperkasakan PBD itu. Kenapa? Sebab kita nak menerajui kecemerlangan, khususnya nak membina watak, membangun kesihatan murid. Jadi nak membina watak, membangun kesihatan murid, guru berperanan sebagai pembedah cara
dan pembimbing dan pengacara pada ini, ya, dan dengan peranan guru itu sebagai pembimbing, saya yakin PBD ini pasti boleh dilaksanakan sebaik mungkin yang boleh. Sebab tu berpegang pada konsep teraju kerjaan, tekun, rajin dan jujur, pasti akan menghasilkan satu kerjaan yang kita hasratkan untuk membentuk kemenangan anak murid kita pada masa akan datang. Baik, saya yakin guru hari ini, kalau dia punya roh dia dalam dirinya ada roh sebagai seorang pendidik, saya yakin dia akan percaya bahawa anak murid dia yang dididik, yang dibimbing, ya, memiliki martabat kemanusiaan. Maknanya dia percaya anak murid itu perlu diberi perhatian, diberi bimbingan bagaimana nak mengembangkan potensi mereka, bagaimana kita nak membentuk mereka sebagai seorang insan yang kita anggap insan yang berketerampilan pada masa datang. Dan yang pasti yang ketiga, kita kena yakin bahawa anak murid kita ni boleh dididik untuk menjadi manusia insan yang sempurna. Baik, untuk makluman para penonton, ibu bapa dan guru-guru, ni saya rasa rakan-rakan para penonton pun sudah mahir, dah hadam tentang konsep PBD yang kita faham, yang saya rasa tuan-tuan pun dah faham. PBD merupakan satu penterusan yang berterusan dalam bilik darjah, ya, yang dilaksanakan ketika sesi pengajaran dan pembelajaran dengan harapan dan tujuan kenapa dilaksanakan untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan penguasaan tahap terhadap matlamat kurikulum yang diasyaratkan. Jadi saya yakin, ya, dengan konsep PBD ini, ya, berdasarkan yang terkandung dalam buku Pentasyaran Bilik Darjah, ada 3 konsep yang tuan-tuan kena ingat. Pertama, pentasyaran untuk pembelajaran, pentasyaran sebagai pembelajaran, pentasyaran sebagai tentang pembelajaran. Jadi secara ringkas saya yakin, ya, sidang penonton, ibu bapa guru, ya, faham bahawa pelajaran ini kalau untuk pelajaran dia lebih pada sikap formatif, berlaku secara terus dan belajar. Sebagai pelajaran juga dia nak mentaksir dengan murid apa yang murid belajar, apa yang murid tahu, dan tentang pelajaran juga tentang sumatif. Dan objektif PBD, ya, berdasarkan dari konsep yang telah saya nyatakan, jelas tertera bahawa objektif PBD ialah untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan penguasaan murid, di samping kita dapat beri maklum beras kepada guru tentang apa yang mereka telah sampai, apa yang mereka ajar kepada anak mereka. Jadi melalui PBD secara tak langsung, guru dapat mengesan pengetahuan sedar murid, mengesan perkembangan murid secara menyeluruh, dan pastinya dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam sesi pengajaran pengajaran. Selain daripada guru dapat mengetahui sejauh mana keberkesanan pengajaran mereka terhadap anak mereka. Dan secara langsung, guru dapat merancang kaedah PDP yang lebih sesuai untuk kemajuan anak mereka. Dan melalui PBD juga, secara langsung murid dapat mengetahui di mana tahap kelemahan mereka, di mana tahap kekuatan mereka. Dapat secara langsung dapat mengesan perkembangan diri mereka. Dan yang pastinya, anak murid akan dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan dalam jiwa mereka ketika menghadapi sesi pengajaran dan pelajaran. Dan yang utamanya dapat meningkatkan pencapaian pelajaran mereka. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Itu dia seringkas tetapi padat tentang pengenalan bagi PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Merupakan satu pentaksiran yang berterusan dalam bilik darjah, dan murid pun dapat mengenal pasti kelemahan ataupun kekuatan mereka di mana di dalam sesi pembelajaran itu. Baik cikgu, kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini hanya di pentaksiran bilik darjah. Jangan ke mana-mana. Terima kasih. Baiklah, hari ini di dalam pentaksiran bilik darjah kita membicarakan tentang pengenalan ataupun konsep terhadap pentaksiran bilik darjah atau lebih dikenali sebagai PBD. Dan untuk segmen ini, tajuk yang akan Cikgu Asri terangkan kepada anda semua ialah memperkasakan PBD menerajui kecemerlangan. Macam mana itu Cikgu Asri? Terima kasih Ira. Bagi memperkasakan PBD dan untuk menerajui kecemerlangan, para guru seharusnya seperti yang saya katakan awal, ya, perlulah ada konsep tekun, rajin dan jujur untuk memberdayakan PBD di peringkat sekolah. Maksudnya, PBD ini fokusnya kita nak membina watak, membangunkan sesama murid. Jadi guru kena ingat, kena yakin, kena tahu bahawa PBD ini kita nak meraihkan kepelbagaian. Maksud kepelbagaian ni ialah mana
murid dalam kelas yang cikgu hadapi, cikgu ajar, mana murid-murid terdiri dari pelbagai aras kecerdasan pertama. Kedua, murid-murid yang cikgu hadapi terdiri dari murid yang terdiri dari pelbagai aras pengetahuan mereka, dan yang pasti terdiri daripada pelbagai aras tahap pengesuaian. Disebab tu, ya, untuk melaksanakan PBD ni, cikgu kena kenal dulu potensi anak-anak murid cikgu yang ajar, ya, dan lihat di mana kelemahan mereka, dan kelemahan mereka ni cikgu cuba atasi sebaik mungkin yang boleh, ya, berdasarkan PDP yang cikgu telah rancang. Mana cikgu lihat kekuatan dia, di mana kekuatan anak murid cikgu melalui strategi PDP yang cikgu ajar, dan kelemahannya cuba cikgu atasi dengan beberapa tidak susul yang sesuai, sebab PBD ini bersifat holistik. Maknanya cikgu lihat kekuatan dan cuba atasi kelemahannya sebaik mungkin yang boleh. Itu konsep yang saya ingin jelaskan fokus PBD. Dan yang kedua, rakan-rakan guru dan para ibu bapa yang saya hormati sekalian, ya, dan guru dalam darjah lebih mengenali potensi anak murid cikgu. Jadi saya yakin bila cikgu mengenali potensi anak murid cikgu, saya yakin, ya, cikgu tahu di mana tahap penguasaan anak murid cikgu, di mana kekuatan mereka, di mana kelemahan mereka. Jadi cikgu jangan ragu-ragu untuk meletakkan TP ataupun tahap penguasaan selagi anak murid cikgu itu boleh dibimbing, boleh dibantu, boleh diajar dan boleh dididik, ya. Pastikan TP yang cikgu beri, sebab cikgu berhadapan dengan murid cikgu secara langsung, tahu di mana kelemahan, tahu di mana kekuatan. Jadi cikgu kena yakin untuk meletakkan TP itu. Dan walaupun keyakinan cikgu cukup tinggi, tapi pastikan TP yang cikgu beri itu mestilah relevan. Relevan ini merujuk pada dokumen standard curriculum yang cikgu gunakan, ya, khususnya ketika mengajar dalam bilik darjah. Dan selain dia yakin dan relevan dengan TP yang cikgu beri, cikgu perlulah ada integriti. Mana letakkan tahap diri cikgu untuk meletakkan TP yang bersesuaian dengan anak murid cikgu, ya. Dan konsepnya, kenapa saya kata cikgu perlu yakin, relevan, sebab cikgu lebih mengenali anak murid cikgu, ya. Elakkan isu, terutama ketika meletakkan tahap penguasaan murid. Dan untuk melaksanakan PBD ini, ya, rakan-rakan sidang penonton yang saya hormati sekalian, dah pastilah nak melaksanakan PBD ini perlu berdasarkan konsep PDCA. Apa dia PDCA itu? Ya, secara ringkas untuk makluman sidang penonton sama cikgu, P ni dah pastilah cikgu kena rancang apa yang cikgu nak rancang dalam pengajaran cikgu. Ya, apa perancangan cikgu? Mana cikgu kena buat perancangan sesuai, tentukan objektif. Apa objektif yang cikgu nak ajar pada hari tersebut, dan berdasarkan dan objektif cikgu buat tu, cikgu mesti dah buat analisis sejauh mana pencapaian datang usaha anak murid cikgu ketika dah belajar. Jadi cikgu boleh rancang. Bila cikgu dah rancang dan cikgu hasilkan satu RPS atau rancangan pengajaran harian yang sesuai untuk cikgu terapkan pada murid cikgu itu. Dan bila cikgu dah rancang, cikgu kena laksanakan do dia mana buat ni cikgu kena laksanakan PDP cikgu lah berdasarkan apa yang cikgu dah rancang, ya. Laksanakan apa aktiviti yang cikgu rasa sesuai ikut aras kemampuan anak murid cikgu. Dan yang ketiga, pastilah cikgu kena tidak susul, cek, ya. Tidak susul ni maksudnya cikgu dah buat analisa sejauh mana PDP cikgu berjaya ke tidak, sejauh mana pengajaran cikgu itu telah mencapai sasaran cikgu hasratkan. Dan yang terakhir, berdasarkan analisis yang cikgu buat tu, perlulah tindak susul. Kalau murid yang tak melepasi TP yang cikgu hasratkan, apa tindak susul cikgu buat? Murid yang dah melepasi TP yang cikgu hasratkan, apa pula penambahan yang cikgu perlu laksanakan untuk membantu mereka melaksanakan PBD sebaik mungkin yang boleh, ya. Dan untuk makluman rakan-rakan guru yang seperti sekalian, sidang berapa, tanpa perancangan yang baik, tidak akan terhasillah satu pentas bilik darjah yang sempurna, ya. Dan sebab tu saya kira cikgu kena yakin bagaimana TP yang nak murid cikgu nak letak. Keduanya, relevan tak TP yang cikgu buat tu berdasarkan DSKP yang cikgu gunakan. Dan pastikan, tanamkan juga setiap TP yang cikgu letak tu perlu ada integriti yang baik, dan sebaik mungkinnya TP itu sesuai dengan tahap penguasaan anak murid cikgu. Baik, terima kasih Cikgu Asri. Saya tertarik dengan kata-kata Cikgu Asri apabila Cikgu mengatakan PBD itu bersifat holistik ataupun menyeluruh. Dan saya suka dengan rancang, buat, semak dan juga tindakan yang Cikgu harus lakukan kerana guru itu lebih mengenali anak-anak muridnya. Baik, itu tentang memperkasakan PBD untuk menerajui kecemerlangan. Kita akan berhenti berehat seketika. Kita akan minta Cikgu Asri berkongsi lebih lagi tentang pentaksiran bilik darjah itu. Tetapi selepas ini, jadi jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan kami hanya di Didik TV KPM.
Baiklah, di dalam pentadsiran bilik darjah ataupun PBD, kita sudah mengenali tentang pengenalannya, konsepnya, dan sekarang saya suka untuk bertanya kepada Cikgu Asri dan saya yakin mereka yang berada di rumah pun pastinya ingin mengetahui apa pula ciri utama PBD ni. Menurut saya ada 9 ciri utama PBD, betul Cikgu? Baik, silakan. Untuk makluman para penonton yang saya sekalian, ya, seperti mana dimaklumkan oleh Mira tadi, bahawa ciri PBD ada 9 ciri utama yang perlu khususnya guru-guru dan ibu bapa tahu. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bahawa ciri PBD yang pertama ialah PBD ini perlu dirancang oleh guru. Dah pasti dirancang oleh guru, mana apabila guru merancang apa yang mereka nak ajar, sebab mereka lebih mengenali anak murid mereka tahu potensi di mana anak mereka. Saya yakin, ya, guru boleh merancang PDP yang bersesuaian dengan anak murid mereka. Sebab guru menilai murid sendiri. Dia tahu di mana kelemahan, di mana kekuatan mereka. Dan apabila guru mengenali anak mereka, jadi mereka boleh merancang PDP yang bersesuai ikut iklim sekolah dan budaya serta tahap penguasaan anak murid mereka sendiri. Itu ciri yang pertama. Saya pasti. Dan nak melaksanakan ciri yang pertama ni, guru kenalah mengadakan sesi pengajaran bersistem. Maksud bersistem ni, seperti yang kita tahu tadi, berdasarkan PDCA, mana guru kena rancang apa yang mereka nak ajar. Pertama, dari segi apa konsep, apakah teknik, ya. Kedua, apakah elemen instrumen persediaan yang mereka nak gunakan ketika melaksanakan ini. Lepas itu dia perlu bersistem. Bersistem maksudnya perlu ada perancangan yang bersesuai berdasarkan tahap penguasaan anak mereka. Itu ciri yang kedua. Dan dah pastilah rakan-rakan para penonton, ibu bapa guru yang saya berhormati sekalian, ya, berdasarkan penilaian guru dan cara mereka merancang pengajaran PDP yang mereka nak laksanakan pada mereka, guru perlulah melaksanakan berdasarkan tahap penguasaan mereka, berdasarkan perancangan yang telah mereka tetapkan berdasarkan DSKP, dokumen standard yang perlu digunakan oleh guru-guru, ya, di mana walaupun dokumen standard kurikulum pentadsiran ini standard satu negara standard guna sama, tetapi guru perlu merancang ikut seperti yang disebut iklim, budaya dan tahap penguasaan anak mereka sendiri, ya, mana mereka kena ubah sesuai bagaimana nak menyesuaikan DSKP itu yang telah tertera standard pelajaran, standard kandungannya, standard pelajaran, standard berdasarkan seperti yang disebut iklim pertama, kedua tahap penguasaan murid, yang kedua budaya sekolah itu sendiri bagaimana. Dan daripada 3 ciri ini, saya yakin, ya, guru-guru hari ini pasti seperti yang disebut boleh melaksanakan PD sebaik mungkin yang boleh. Dan untuk makluman guru-guru, ya, seperti yang disebut PD ini berdasarkan kriteria lah. Kriteria ini seperti yang terkandung dalam DSKP, mengandungi 3 perkara: standard kandungan, kedua standard pembelajaran, dan ketiga standard prestasi. Yang mana dalam standard prestasi ini terkandung pula tahap penguasaan yang guru boleh tentukan, boleh nyatakan apakah TP yang sesuai bagi anak mereka berdasarkan pengajaran dan pengajaran mereka laksanakan dalam belajar. Sebab tu ketika melaksanakan PDP ini, guru seharusnya merujuk DSKP, Dokumen Standard Kurikulum Pentadsiran. Dan yang keempatnya, ya, seperti mana yang telah dinyatakan di awal rancangan tadi, bahawa PBD ini merupakan satu pentadsiran yang dilaksanakan secara berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Apabila berlaku dalam sesi pengajaran dan pembelajaran, dah pastilah dia berlaku secara formatif dan sumatif. Apa yang maksudkan sumatif? Sumatif maksud dilaksanakan ketika berlakunya proses pengajaran pembelajaran seiring dengan proses PDP, dan melalui pengajaran cikgu telah rancang, cikgu dapat mengenal pasti di manakah tahap penguasaan anak murid. Contohnya, bila cikgu masuk saja ke dalam belajar, cikgu boleh, Ali, hari ini kita nak belajar tentang sumber tenaga saya. Bila cikgu menyoal, Ali katakan satu sumber tenaga elektrik yang awak tahu. Bila kita bersoal jawab secara tak langsung, ya, kita dah dapat mengenal pasti di mana kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi dari situ berlakulah pentadsiran secara formatif. Kita jawab itu berlaku formatif. Dan sumatif pula, apabila cikgu dah mengajar dalam satu tempoh yang tertentu, contohnya dalam minggu ni, dalam bulan ni, dalam penggal ni, cikgu nak uji sejauh mana murid telah faham tentang tema dan tajuk yang cikgu telah laksana. Jadi cikgu hasilkan satu pentadsiran berbentuk sumatif. Sumatif ni maknanya cikgu nak mengesan sejauh mana anak murid cikgu telah menguasai topik, tema yang telah cikgu sampaikan mungkin dalam tempoh dalam minggu itu, mungkin dalam bulan tu, mungkin dalam pertengahan penggal ataupun dalam tempoh setahun tu. Cikgu boleh mengesan sejauh mana perkembangan dan pengajaran penguasaan anak murid cikgu ketika cikgu nak menyampaikan pengajaran cikgu. Dan dah pastilah cikgu, bila cikgu laksanakan sumatif ni, cikgu dapat menentukan
tahap penguasaan yang bersesuaian bagi anak murid itu dalam tempoh yang cikgu telah tetapkan. Dan bila cikgu dah nampak, barulah cikgu boleh laksanakan tindak susul yang sesuai. Apakah tindak susul yang sesuai? Bagi cikgu membantu anak murid cikgu bagi melaksanakan, bagi membentuk kemenjadian murid anak cikgu pada masa yang akan datang. Ya. Dan yang kelima, untuk makluman guru rakan-rakan sidang penonton yang semua sekalian, dah pastilah pentaksiran bilik darjah hari ini berdasarkan 3 kaedah. 3 kaedah, maknanya guru-guru di sekolah dan ibu bapa juga kena yakin, kena tahu, kena faham bahawa pentaksiran bilik darjah boleh dilaksanakan melalui 3 kaedah. Pertama, melalui kaedah pemerhatian. Kedua, lisan, dan ketiga, penulisan. Kalau selama hari ini kita lebih banyak berfokus pada penulisan, jadi dengan PBD ini, selain dari kaedah penulisan, kita juga boleh menilai perkembangan mereka melalui kaedah pemerhatian dan lisan. Maknanya, kecemerlangan, kemenjadian dan kehebatan seseorang murid tu yang cikgu ajar tidak harus dilihat dari aspek penulisan saja. Maknanya mungkin anak-anak murid cikgu hebat dari aspek berbicara, berkomunikasi, tapi mungkin mereka ni dari segi penulisan agak lemah. Jadi kita tak boleh kata mereka ni lemah. Mana sebab tu PBD ni bersifat holistik. Kita melihat secara keseluruhan. Di mana kekuatan mereka, kelemahan mereka tu yang saya kata tadi, kita kena bantu sebaik mungkin yang boleh. Itu berdasarkan kaedah penulisan. 3 kaedah yang saya rasa cikgu di sekolah pun dah sering laksanakan. Mana mereka boleh melihat kemajadian mereka, tahu sama lain berdasarkan apa yang mereka lihat. Anak murid mereka contohnya aktiviti yang mereka buat secara berkumpulan. Kita boleh lihat sejauh mana anak mereka telah melaksanakan tugas yang diberi. Dan mereka berbicara, menerangkan atau menjawab soalan kita, dah pastilah kita dapat menilai sejauh mana kemampuan anak murid. Sebab tu dalam PBD ni tuan-tuan, galakan anak murid kita bersoal jawab. Kalau dengan soal jawab, kita tahu sejauh mana kemampuan dan tahap penguasaan anak murid kita ketika mempelajari apa yang mereka pelajari dalam bilik darjah. Dan yang ke-6, PBD ni kita tidak nak buat perbandingan, ni kelas A, ni kelas B, tak. Kita nak menekankan perkembangan secara individu. Maksudnya PBD ni kita lihat sejauh mana anak murid yang kita ajar tu, secara individu kita lihat satu persatu. Setiap murid kita tahu dalam bilik darjah tuan-tuan ajar tu, anak murid memiliki kemampuan yang berbeza antara sama lain, berbeza tahap pengetahuan, berbeza tahap pencapaian mereka. Jadi cikgu kena mentaksiran mereka berdasarkan kemampuan anak mereka secara individu. Cikgu nampak di mana kelemahan dia. Bila cikgu dah nampak kelemahan, cikgu boleh ajar satu kaedah yang sesuai dengan kemampuan cikgu. Sebab tu setiap murid ni ada potensi berkembang. Dan cikgu kena yakin bahawa anak murid cikgu ajar juga ada potensi untuk menerajui kecemerlangan seperti yang kemarin kita lihat. Cuma kita perlukan kesabaran masa je untuk anak-anak murid kita ni berjaya membentuk keberjayaan mereka pada masa datang. Dan berdasarkan ciri yang ke-6 tadi, menekankan perkembangan ibu bapa, khusus ibu bapa lah. Guru-guru perlu beri ruang, peluang dan masa yang secukupnya kepada anak murid itu untuk memampirkan apa yang mereka telah pelajari, khususnya ketika melaksanakan PDP. Dan seterusnya, ciri yang ke-7, PBD ini selain menekan pengesahan individu, kita nak lihat nak mengesan perkembangan anak murid kita dalam secara menyeluruh. Maknanya kita nak tengok dari segi kognitif pengetahuan dia, psikomotor pengetahuan dia, dan efektif dalam sikap dia. Kita melihat 3 perkara ni. Mungkin mereka cemerlang dari segi pengetahuan, tapi perlu dibantu pula dari segi nilai dan sikap dia, kemahiran dia. Dia cemerlang pengetahuan, tapi kemahiran mereka, itulah yang cikgu-cikgu kena laksanakan. Dan yang ke-8, PBD ni bila kita dah laksanakan sebaik mungkin boleh, kita boleh buat tindak susul yang bersesuaian. Dan tujuannya, murid yang tak menepati sasaran yang ditetapkan, apakah tindak susul yang boleh kita bantu untuk merasai kelemahan mereka. Dan murid yang telah melepasi sasaran, apakah penambahkan yang boleh kita bantu untuk memberikan kekuatan pembelajaran mereka. Dan yang ke-9, dah pastilah PBD ini untuk menggalakkan pesantren kediri dan pesantren sebaya di mana dapat melatih murid mentaksir kemajuan secara berterusan, dan secara tak langsung guru dapat maklumat tentang apa yang mereka telah sampaikan. Jadi secara ringkas saya jelaskan bahawa PBD merupakan pesantren yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kemajuan pencapaian murid secara holistik. Dan pastilah bila berbicara tentang PBD ini, saya yakin apa yang cikgu buat di fikiran guru-guru dan ibu bapa dah pastilah. Aspek ditaksir dah pastilah, seperti sebut, kita meraihkan pelbagai kepelbagaian. Jadi salah satunya PBD aspek taksir lah meraihkan pelbagai kejelasan. Kita nak melihat perkembangan usia murid kita, sosial murid kita,
Dan nilai dan kompetensi yang relevan dengan dua ini, itu konsep PBD. Sebab perkembangan kognitif dan psikomotor ni semua terkandung di SKP. Mana kalau guru-guru rujuk di SKP, tadi saya yakin ya, PBD dapat dengan sebaik mungkin yang boleh seperti mana kita hasratkan. Dan ringkasnya, untuk rakan-rakan sidang guru dan ibu bapa yang saya hormati sekalian, ringkasnya PBD inilah satu proses untuk dapatkan maklumat tentang apa yang murid tahu, boleh buat, boleh amalkan, dan berdasarkan apa yang murid tahu, boleh buat dan boleh amalkan, guru boleh membuat keputusan tentang tahap penguasaan anak murid mereka. Jadi dengan lain perkataan, PBD adalah satu proses mendapatkan gambaran tentang penguasaan seorang murid dalam proses pengajaran dan pelajaran. Dan akhirnya, saya rumuskan bahawa PBD ini kita nak membina watak, membangunkan kebiasaan murid berdasarkan ilmu yang cikgu ajar, ilmu yang murid perlu terima, yang kedua, kefahaman ilmu yang mereka perlu kuasai, ketiga, kemahiran mereka perlu kembangkan dalam jiwa mereka, dan nilai sosial mereka perlu jiwai untuk dibawa ke dalam jiwa mereka. Jadi inilah konsep PBD yang sebaiknya. Jadi ini saja perkongsian mengenai konsep PBD. Sekian. Baiklah, terima kasih banyak Cikgu Azri. Itu dia 9 ciri utama bagi PBD yang Cikgu Azri dah terangkan dan tekankan tadi. Pada saya, perkongsian yang cukup ringkas tetapi padat, memberi gambaran kepada penonton di rumah, baik sama ada warga pendidik, ibu bapa maupun murid sendiri, tentang apa itu sebenarnya pentaksiran dalam bilik darjah. Terima kasih banyak Cikgu Muhammad Azri atas perkongsian pada hari ini. Sebelum kita akhiri rancangan kita, di awal siaran tadi, Cikgu beri pantun. Kan, menjual pantun, dan di segmen akhir ini saya suka untuk membeli pantun cikgu. Baiklah, bintang 7 sinar berseri, bulan purnama datang menerpa, ajaran guru hendaklah dicari, mana yang dapat janganlah lupa. Teruskan setia menonton Pentaksiran Bilik Darjah untuk lebih banyak lagi ilmu dan informasi yang menarik. Saya Syamira Nazir, Assalamualaikum dan salam sejahtera. KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan sebuah program baru di Didik TV KPM, iaitu Pentafsiran Sumatif bersama dengan saya Syamira Nazir, di mana di dalam episod hari ini kita akan bincangkan sebuah tajuk iaitu dasar dan konsep
PASM. Mungkin ada yang tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan PASM. PASM merupakan singkatan kepada Pentadsiran Alternatif Sekolah Menengah bagi murid berkeperluan pendidikan khas MBPK yang telah mula dilaksanakan sejak tahun 2021. Dan kita bersama dengan seorang tetamu di studio yang cukup luas pengalamannya tentang tajuk yang akan kita bincangkan dalam hari ini. Pada hari ini, tapi sebelum itu, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil beliau. Kita bersama dengan seorang tetamu yang cukup hebat. Beliau merupakan penolong pengarah Sektor Pembinaan Instrumen Alternatif Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu Encik Amzah Ishak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar Encik Amzah? Sihat ya? Alhamdulillah, sihat. Selamat datang ke Pentadsiran Sumatif. Terima kasih. Baiklah. Baik Encik Amzah, sebelum kita teruskan perbincangan kita pada hari ini, tak lupa juga turut serta bersama dengan kami di studio seorang cikgu juru bahasa isyarat, iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari SK Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Suhaili? Baik, terima kasih Cikgu kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Baiklah Encik Hamzah, hari ini kita bincangkan tentang dasar dan konsep PASM. Okay. Mungkin ada yang tidak mengetahui apa itu sebenarnya PASM. Jadi kalau Encik Hamzah boleh terangkan tentang pengenalan bagi tajuk kita hari ini. Mira pun tadi dah sebut PASM tu bermaksud Pentadsiran Alternatif Sekolah Menengah. Okey, jadi kita mula perkenalkan PASM ni sejak tahun 2021 bagi kohort yang pertama. Dan 2022 adalah kohort yang kedua. Jadi kalau kita lihat kenapa kita memperkenalkan PASM ni, kita akan hurai lebih lanjut dalam 4 perkara. Okey, jadi yang pertamanya kalau kita lihat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, disebut tentang menyediakan kesamarataan akses pendidikan berkualiti. Jadi kalau murid perdana, murid normal dapat pendidikan yang berkualiti, sudah pasti murid berkeperluan pendidikan khas juga perlu dapat akses pendidikan yang berkualiti jugalah. Dan kalau murid perdana atau murid normal dapat pentadsiran, persijilan yang berkualiti, sudah pasti MBPK juga perlu mendapat satu bentuk persijilan yang berkualiti. Itu yang pertamanya lah. Yang keduanya, kita sebut kita menyediakan PASM ni akan memberi manfaat kepada lebih 30,000 MBPK di lebih 1,000 buah sekolah menengah. Jadi kalau untuk pengetahuan Mira, sebelum tahun 2021, MBPK kita ni tak dapat apa-apa sijil kecuali sijil berhenti sekolah. Jadi dengan memperkenalkan PASM ni, ada satu manfaat lah kepada mereka setelah mereka menamatkan persekolahan di peringkat sekolah menengah. Baik. Okay, seterusnya, kita juga memperkenalkan PASM ni bagi tujuan pensijilan dan pengiktirafan. Bagi peluang mereka ni selepas tamat sekolah boleh sambung belajar, okay, boleh berkerjaya dan sebagainya yang sesuai lah dengan MBPK. Okay, jadi selama ni mereka kalau nak cari kerja, dimaklumkan biasa guru-guru akan buat surat perakuan ataupun surat sokongan supaya murid kita ni bawa kepada majikan, tunjuk mereka boleh buat apa sebagainya. Tapi bila kita di peringkat kebangsaan ini memberikan mereka satu bentuk pengiktirafan, persijilan, sudah pasti mereka dapat gunakan sijil tersebut untuk mereka meneruskan pengajian ataupun bekerja. Baiklah. Dan yang keempat, ini satu perkara yang penting bagi KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, sebagai satu accountability kepada kita untuk menyediakan data dan indikator. Sebelum ni kalau kita tak ada pentadsiran, kita tak ada data kebolehan murid. Kan? Bila kita buat pentadsiran, kita ada data, indikator, dan kita boleh tambah baiklah jika ada kekurangan di mana-mana, kita boleh tambah baik sistem pendidikan, khususnya pendidikan khas. Jadi seterusnya kalau kita lihat dasar PASM, bagaimana punca kuasa kita melaksanakan PASM ni. Okay. Kalau kita lihat, kita telah mengeluarkan surat perkeliling ikhtisas Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 10 tahun 2021, iaitu pelaksanaan pentadsiran alternatif sekolah menengah bagi murid berkeperluan khas mulai tahun 2001 bertarikh 23 Disember 2001. Jadi setiap sekolah saya pasti sudah dapat surat perkeliling ini, dan
mereka boleh melaksanakan PSM ni jika ada calon-calon yang sesuai ataupun yang memenuhi syarat yang kita tetapkan. Dan kalau kita lihat, mungkin ramai yang bertanya lah, apa syarat-syarat pendaftaran untuk PSM ni? Kan? Jadi, kita kata PSM ni satu perkara atau pentaksiran yang berbeza daripada peperiksaan biasa. Kan? Dari segi pentaksiran konvensional yang biasa sebab dia alternatif. Jadi, kita kata pendaftaran untuk calon-calon PSM ini perlu dilakukan mulai tahun pertama persekolahan, sekolah menengah. Jadi, dia akan daftar. Contoh, murid kita ni masuk tingkatan 1, di tingkatan 1 lah dia didaftarkan sebagai calon PSM. Sehinggalah dia menamatkan persekolahan. Okey, untuk makluman Mira juga, untuk murid-murid pendidikan khas ni, murid-murid berkeluar pendidikan khas ni, mereka ada boleh tambah setahun atau 2 tahun dalam sistem pendidikan. Jadi mereka tak semestinya tamat umur 17, mungkin boleh tamat umur 18, umur 19. Okey, jadi masa kita tidak kiralah bila masa mereka tamat sekolah, bila tamat saja persekolahan, kita akan berikan sijil setelah dia menamatkan persekolahan. Jadi tempoh pendaftaran ataupun tempoh mereka menduduki mengikuti PSM ni kemungkinan 3, 4, 5 ataupun 6 tahun. Okey, dan kita juga menetapkan bahawa calon ataupun murid MBPK ni tidak boleh mendaftar peperiksaan atau pentaksiran lain pada tahun yang sama. Sebagai contoh, mereka di tingkatan 5, kan, mereka nak daftar sebagai calon SPM. Okay, jadi mereka tak bolehlah mendaftar sebagai calon PSM. Jadi kita hentikan ataupun kita tamatkan pentaksiran mereka di tingkatan 4 mungkin. Okay? Jadi tak boleh daftar 2 peperiksaan lah dalam tempoh waktu yang sama. Baik. Okay. Dan kita ada syarat-syarat tambahan. Yang pertamanya, sudah pasti PSM ni untuk murid berkumpulan pendidikan khas yang berada di sekolah KPM atau sekolah bantuan kerajaan atau sekolah di bawah agensi kerajaan atau sekolah swasta yang berdaftar dengan KPM. Jadi sekolah swasta pun kalau dia berdaftar dengan KPM, jadi murid-murid MBPK di situ boleh daftar sebagai calon PSM. Seterusnya, kita kata murid-murid MBPK ni perlu mengikuti kurikulum pendidikan khas. Kalau kita lihat dalam akta, kurikulum pendidikan khas itu merangkumi kurikulum kebahasaan yang diubah suai oleh ketua pendaftar, kurikulum yang dibina khusus oleh ketua pendaftar atau apa-apa kurikulum latihan kemahiran yang pada pendapat ketua pendaftar sesuai dan bermanfaat bagi MBPK. Jadi, kalau kita kata murid kita dia duduk kurikulum pendidikan khas, selagi itulah mereka boleh mendaftar sebagai calon PSM. Dan syarat yang terakhir, Mira, yang penting sekali, kita kata dia perlu mendapat kebenaran ibu bapa lah atau penjaga secara bertulis untuk mendaftar PSM. Jadi mereka ni perlu dapat kebenaran dululah. Ibu bapa, maknanya ibu bapa dah faham apa itu PSM, kenapa mereka perlu didaftar melalui PSM. Jadi dah ada beri kebenaran, barulah kita daftarkan calon tersebut sebagai calon PSM. Baiklah. Dan Encik Hamzah, kalau saya boleh bertanya, tadi Encik Hamzah dia mengatakan jikalau murid itu ingin menduduki SPM, maka PSM itu akan berakhir di tingkatan 4. Tapi apabila selesai tamat persekolahan, adakah sijil PSM itu akan tetap diberikan? Ya, betul Mira. Walaupun mereka mengikuti tamat di tingkatan 4, sudah pasti mereka dah mengikuti PSM itu daripada tingkatan 1 lagi. Tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Jadi dah ada dah data dan rekod pentaksiran yang telah dilaksanakan. Jadi di situlah kita boleh menyediakan sijil untuk mereka itulah. Baik. Okey, itu dia sedikit sebanyak pengenalan tentang PASM. Kita akan sambung lagi perbincangan kita selepas ini bersama dengan Encik Hamzah. Jadi teruskan menonton pentaksiran sumatif hanya di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam pentaksiran sumatif bersama dengan saya, Shmira Nazir dan juga Encik Hamzah yang merupakan penolong pengarah dalam sektor pembinaan instrumen alternatif Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Di mana hari ini kita membincangkan tentang dasar dan konsep PASM. Kalau Encik Hamzah boleh terangkan, adakah PASM ini konsepnya serupa dengan pentaksiran yang lain ataupun sedikit berbeza? Okay, terima kasih Mira. Jadi kita kata PSM ni satu perkara pentaksiran baharu kan, dan berbeza daripada peperiksaan pentaksiran yang biasa. Jadi sebab itu kita memperkenalkan konsep baru, dan kalau kita lihat 3 perkara utama ni dah membezakan pentaksiran ini dengan pentaksiran yang lain lah. Yang pertamanya, pentaksiran autentik dan bersepadu dan ianya merentas kurikulum. Okay, dan kalau kita lihat PSM ni kita tak lapor berdasarkan mata pelajaran.
kita tak laporkan berdasarkan subjek kan. Jadi kita tak lapor bahasa Melayu dia macam mana, matematik dia macam mana. Kita laporkan berdasarkan konstruk. Okey. Jadi itu satu perkara yang berbezalah. Kemudian kita kata ianya ada satu bentuk perekodan berterusan dan sistematik. Kan kita kata dia berterusan tu daripada dia masuk sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 5 pun kita akan rekod secara berterusan dan sistematik. Dan yang terakhir, kalau kita kata rekod ni lama ni 5 tahun 6 tahun kita rekod kan, jadi kita perlu gunakan teknologi pintar lah sebagai satu medium pentaksiran. Jadi saya kira kalau 3 perkara ini pun dah membezakan pentaksiran ini dengan pentaksiran yang sedia adalah. Dan kalau kita lihat ada 10 ciri-ciri PSM ni yang kalau kita fahami satu persatu kita dapat lihat sudah pasti PSM ni memang berbeza dengan pentaksiran yang biasalah. Dan kalau kita lihat ciri yang pertama, kita kata dia mengesan kebolehan ataupun tapping into ability ni. Dan kita nak melihat kebolehan dalam ketidakbolehan. Kita dah tahu dah murid kita ni ada banyak yang dia tak boleh. Tapi kita lihat apa yang dia boleh. Apa yang dia boleh. Dan kalau kita kata kalau murid-murid begini, kalau kita selalu test kan, test, uji dia akan jadi stres. Sebab tu kita katakan kita tap. Tap ni kita meneroka, mengesan keupayaan dan kebolehan dia. Jadi kita akan lihatlah apa yang dia boleh, kita rekod dan kita laporkan. Itu yang pertama, yang penting sekali. Yang kedua, kita kata kita berbeza daripada pentaksiran yang biasa. Jadi kita perkenalkan model baru, model ERRA. Kalau kita model di sebelah dia tu adalah model QRSG, tu model lama lah. Kita kata kalau dalam peperiksaan kita ada kertas soalan, murid memberikan jawapan, kemudian guru memberikan skor, dan last sekali mereka akan dapat, akhir sekali mereka akan dapat grade. Itu kaedah lama lah, maknanya habis saja peperiksaan tu dapat grade habis. Tapi dalam pentaksiran PSM ini kita mengenalkan satu model baru ERRA ni berdasarkan persekitaran. E yang pertama tu environment kan, persekitaran, kemudian R-nya adalah reaksi, kemudian yang ketiga tu recognition, pengenalpastian, dan yang terakhir adalah acknowledgement, pengiktirafan. Jadi kalau kita lihat murid-murid MBPK ni kekuatannya adalah bila berada dalam persekitaran. Sebab tu kalau kita lihat guru-guru pendidikan khas ni selalu dia tak boleh mengajar saja dalam kelas. Murid kita ni tak boleh duduk dalam kelas saja sepanjang waktu. Kena bawa keluar. Bawa keluar kan, bawa ke kantin, bawa ke padang. Kadang-kadang murid-murid ni dibawa main bowling lah sebagainya. Jadi dalam persekitaran itulah mereka dapat tunjukkan reaksi kan, dapat tunjukkan potensi, dan bila kita boleh kenal pasti dan kita boleh lapor dan boleh beri iktirafan. Sebab tu kita gunakan model yang berbeza lah, model ERRA. Ni model kita ni, model Malaysia. Okay? Wow. Okay. Seterusnya kita kata jendela pentaksiran, assessment window. Kita kata apa juga yang berlaku dalam persekolahan. Kalau kita lihat dalam sistem pendidikan khas, sistem pendidikan khas ni ada banyak perkara, ada kurikulumnya, ada kemahirannya, ada kurikulumnya, sukan dan sebagainya. Jadi apa yang telah berlaku dalam persekolahan tu kita teruskan. Sebab tu kita kata guna jendela pentaksiran. Jendela ni biasa kita apa? Kita tinjau, kita jenguk, kita intai kan. Jadi apa juga yang berlaku tu kita jenguk, kita lihat dan kita rekod dan kita jadikan dia satu bentuk pensijilan. Kita tak ganggu apa yang telah berlaku dalam sistem persekolahan. Berbanding dengan peperiksaan kan. Kalau peperiksaan dulu mungkin Mira dulu belajar 5 tahun, berhenti belajar tingkatan 5, ambil SPM, kemudian habis belajar kan. Lepas tu belajarlah, tempat sambung belajar lagi. Tapi di dalam sekolah habis belajar, exam, kemudian tamat. Tapi berbanding dengan PSM ni dia sentiasa boleh berterusan pentaksirannya. Baik. Dan yang keempat, kalau kita lihat pentaksiran biasa, hanya guru saja sebagai pentaksir. Jadi beban 100% kepada guru untuk mentaksir. Tapi untuk PSM ni uniknya kita memperkenalkan 5 orang pentaksir. Jadi ibu bapa pun boleh jadi pentaksir, guru boleh jadi pentaksir, komuniti dia pun boleh jadi pentaksir, rakan-rakan boleh jadi pentaksir, dan calon itu sendiri sebenarnya boleh menjadi pentaksir. Jadi beban untuk mentaksir itu bukan hanya kepada guru sahajalah. Okey, yang kelima kita kata PSM ni kita taksir secara berterusan, fleksibel dan individu. Okey, seperti yang kita dah sebut tadi, dia akan berterusanlah daripada mula dia bersekolah sampailah dia menamatkan persekolahan. Kemudian kita kata dia fleksibel. Fleksibel ni dia tidak terhad kepada masa, tempoh dan tempat. Dia tak ada lagi kertas peperiksaan, tak ada pengawas peperiksaan, tak ada dewan peperiksaan, tak ada
pemeriksa sebagainya. Jadi hanya menggunakan environment sahaja untuk menentukan pentaksiran yang dilakukan. Jadi dia fleksibel lah di situ kan. Dia bergantung kepada sekolah bagaimana dia nak melaksanakan pentaksiran di sekolah masing-masing. Dan walaupun pentaksiran tu dilaksanakan secara contoh beramai-ramai kan dalam satu kelas sebagainya, tapi pelaporannya masih lagi secara individu. Jadi setiap murid tu mempunyai ruang dan peluang untuk ditaksir sebagai secara individu lah. Baik. Okey. Okey, itu dia sedikit tentang konsep PSM. Di mana kalau saya lihat dia merangkumi kesemuanya kan, ya, kerana pentaksirnya bukan sahaja pendidik tetapi macam Encik Hamzah terangkan tadi, ibu bapa dan murid itu sendiri boleh menjadi pentaksir kepada dirinya. Betul. Okey, sesuatu yang cukup unik yang baru saya ketahui hari ini, dan mungkin berkuasa ini juga memberikan pencerahan kepada ibu bapa yang sedang menonton di rumah sekarang. Tapi kita akan berhenti berehat seketika, kita akan sambung lagi perbincangan kita dengan Encik Hamzah hanya di pentaksiran sumatif. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam pentaksiran sumatif bersama dengan Amira, Encik Hamzah, di mana kita membincangkan tentang PSM yang merupakan pentaksiran alternatif sekolah menengah untuk murid-murid MBPK ataupun murid berkeperluan pendidikan khas. Kalau murid-murid ini tidak diuji di dalam mata pelajaran Encik Hamzah, bagaimanakah mereka diuji di dalam pentaksiran ini? Okey, terima kasih Mira. Jadi kalau kita lihat, saya sebut tadi, kita tak mentaksir ataupun melaporkan berdasarkan mata pelajaran. Kita tak melaporkan berdasarkan subjek sebagainya, tapi kita melaporkan murid-murid kita ni dalam konstruk. Dia berasaskan konstruk. Sambungan kepada 10 ciri tadi, ini ciri yang ke-6, ia adalah berasaskan konstruk. Kita ada 5 domain, ada 19 elemen dan kita ada 53 outcome ataupun konstruk lah. Jadi kalau kita lihat di situ ada domain kerohanian dan nilai murni, ada akademik fungsi, pembangunan personel, hidup berdikari dan perkembangan kerjaya. Jadi kalau kita lihat di situ ada 53 dan kita boleh lihat kita akan uji dan taksir mereka berdasarkan konstruk makan dan minum ada di situ, berpakaian ni macam mana, penggunaan tandas, sehinggalah kepada pembinaan organisasi. Dan kalau kita lihat pembinaan organisasi ni bukanlah dia kena urus satu syarikat yang besar kan, tapi kalau sekadar dia menguruskan kios burger ke kios air ke sebagainya, itu pun kita kira sebagai satu bentuk pembinaan organisasi. Okey, jadi seterusnya bagi setiap outcome ataupun konstruk itu kita ada standard kebolehan. Kita kata tadi kita mengesan kebolehan dalam ketidakbolehan kan. Jadi kita ada standard kebolehan yang mengandungi 27 skala. Jadi dia skala daripada 1 sampai 27 tu merangkumi tahap ilmu amal adab, kemudian peringkat diri keluarga masyarakat dan kualiti ada, cukup dan lebih. Jadi setiap 53 tu ada standard kebolehannya yang setiap pentaksir boleh taksir dan boleh rujuklah kepada standard kebolehan yang kita sediakan. Baik, Encik Hamzah, sebelum itu tentang berasaskan konstruk ini ada 53, adakah murid-murid ini semua perlu menguasai ke semua 53 konstruk ini? Okey, terima kasih Mira. Jadi kita kata kita sediakan 53 konstruk untuk ditaksir. Jadi tidak semestinya mereka perlu menguasai 53 baru mereka diberikan sijil. Okey, tak semestinya. Jadi walaupun mereka dapat satu saja konstruk, kita boleh bagi dia sijil. Contoh dia hari-hari pakai baju kat sekolah kemas, bersih sebagainya. Dia dah ada konstruk berpakaian di situ dan kita boleh berikan sijil walaupun hanya dengan satu konstruk sahaja. Baiklah. Okey. Seterusnya selepas kita dah ada standard kebolehan, kita terus kepada dia berpusatkan murid. Sebab ini kita mentaksir murid-murid istimewa kan. Murid-murid istimewa ni kita melihat kepada potensi ataupun kebolehan murid. Kita taksir bila murid bersedia. Okey, mungkin guru dah mengajar sebulan 2 bulan, jadi setelah 2 bulan pembelajaran itu dia dah bersedia untuk ditaksir. Kemudian guru boleh mentaksir. Seterusnya guru akan rekod sejujurnya lah, rekod berdasarkan kebolehan sebenar murid. Jadi guru akan rekod setiap apa yang murid itu tunjukkan kebolehan mereka dan lapor bila murid gembira kan. Jadi murid ni seperti kita sebut tadi, dia ada tempoh ekstra atau tambahan 2 tahun dalam sistem pendidikan ni. Jadi kalau contoh dia tak nak sambung kan 2 tahun tu, dia kata saya punya pelaporan ni dah lengkap cikgu, saya dah rasa dengan saya punya sijil ni saya dah boleh cari pekerjaan, boleh sambung pelajar. Jadi dia boleh tamatkan bila dia rasa dia dah gembira dengan pelaporan yang dia dapat tu lah. Dan
kita kata kita juga tak ada kertas peperiksaan. Macam mana nak taksir kalau tak ada kertas peperiksaan, tak ada instrumen dan sebagainya. Jadi kita gunakan instrumen kita dinamakan Environment Based Assessment Instrument, EBA. Jadi instrumen berdasarkan persekitaran. Jadi kita sediakan instrumen ni ataupun EBA kita ni berdasarkan apa yang sedia berlaku di sekolah. Contoh kalau Mira tengok dekat bot tu ada daripada 1 sehingga 40 tu adalah yang kita sediakan lah. Perkhemahan tu memang setiap sekolah saya rasa buat perkhemahan. Betul. Kan jamuan memang selalu sekolah buat jamuan. Kemudian ada berkuda, ada golf. Jadi tak semestinya 40 ni perlu dilaksanakan di sekolah kan. Kalau sekolah tu tak ada kuda, macam mana kami tak ada kuda ni? Macam mana nak laksana instrumen ni? Tadi tak perlulah buat. Jadi kita kata instrumen ni bergantung kepada kesesuaian dan kemudahan yang ada di sekolah. Jadi sekolah ada pilihan, kita kata fleksibel tadi kan. Sekolah ada pilihan sama ada dia nak melaksanakan instrumen yang sesuai saja dengan apa yang ada di sekolah mereka lah. Dan akhirnya selepas kita mentaksir murid ni, kita nak beri mereka sijil digital. Kenapa sijil digital? Kenapa tak sijil biasa saja? Kan macam kita punya SPM, kita ada sehelai sekeping kertas sijil SPM yang bercetak tu. Tapi kalau kita kata untuk sehelai itu tidak boleh menggambarkan murid itu kan. Dengan sehelai kertas kita banyak maklumat nak beri pada masyarakat ni tentang apa yang murid kita ni boleh, tak cukup dengan sehelai kertas. Jadi kita kena gunakan medium digital. Kita kata kita ada dalam bentuk ni pola bacat lah kan. Kita setiap pola bar tu mewakili satu outcome ataupun satu konstruk. Jadi kalau dia dapat 53 outcome tu, dia akan penuh lah dia punya carta dia ni. Dia merangkumi diri, keluarga, masyarakat. Jadi kalau kita lihat dia punya carta tu dah sampai hujung tu, maknanya murid kita ni dah berkebolehan sampai peringkat masyarakat. Dan kita melihat satu persatu lah dia punya kebolehan dia dalam melalui telefon bimbit sahaja. Baik. Dan ini adalah sijil ataupun pelaporan yang akan diperolehi oleh murid kita. Kalau murid biasa dapat 1, tapi untuk murid istimewa ni kita beri dia 3. 3. Yang pertamanya mereka akan dapat transkrip. Macam kalau siapa yang dekat universiti dulu ada transkrip kan, menunjukkan kita punya mata pelajaran, detail sebagainya. Tapi untuk MBPK ni kita akan berikan transkrip yang menunjukkan setiap pentaksiran yang telah dilaksanakan di sekolah. Kita boleh lihat bila ditaksir, siapa mentaksir, apa kebolehannya, apa evidennya. Eviden tu kalau kita lihat di situ boleh dalam bentuk gambar ataupun video. Boleh lihat waktu murid itu buat, bila dibuatnya. Kemudian selain daripada transkrip, kita juga menyediakan juga sijil fizikal. Sijil fizikal ni akan diberikan bila mereka menamatkan persekolahan. Dan uniknya sijil fizikal kita ni, kita ada sediakan QR code lah. Jadi bila diimbas QR code tu akan keluar sijil digital. Jadi dalam sijil digital tu akan dipaparkanlah lebih lengkap maklumat yang boleh kita beritahu pada halayak umum apa kebolehan sebenar murid kita ini. Jadi saya kira kalau ada 3 bentuk pelaporan ni sangat lengkap untuk menggambarkan potensi sebenar MBPK kita. Dan akhir sekali kita telah menganugerahkan sijil alternatif sekolah menengah SASM ini kepada kepada 2,777 orang calon yang bagi tahun 2021. Kita telah buat satu majlis yang disampaikan oleh KPPM ketika itulah. Dan kita jemput ibu bapa, calon untuk naik ke atas pentas untuk terima sijil. Jadi satu perkara yang sebelum ni mereka tak dapat. Mereka tak dapat. Jadi kali ini mereka dapat sesuatu yang sangat mengujakan dan sangat bermaknalah kepada mereka setelah mereka belajar hampir 11-12 tahun dalam sistem pendidikan kita. Baiklah, itu penjelasan yang cukup jelas daripada Encik Hamzah tentang PASM ini. Memandangkan kita sudah sampai ke penghujungnya kan. Sebelum kita akhiri, soalan saya tentang PASM ini, adakah pentaksiran ini diiktiraf oleh pihak luar, Encik Hamzah? Okey, terima kasih Mira. Jadi isu pengiktirafan ini sebenarnya kita di peringkat lembaga biasaan memang ada keupayaanlah untuk mengeluarkan sijil dan sudah pasti ianya diiktiraf oleh KPM. Cumanya dari segi penerimaan pihak luar tu kita
sedang berusaha dari semasa ke semasa lah. Kita sedang berjumpa dengan pihak JPA, pihak kementerian-kementerian lain yang pihak-pihak berkepentingan, majikan dan sebagainya. Kita akan cuba memperkenalkan, mempromosikan sijil kita ni dan calon kita ni supaya mereka boleh terima murid-murid kita ni sama ada untuk menyambung pengajian ataupun bekerja. Baik. Okey Cik Hamzah, short and sweet, sedikit kesimpulan ataupun kata-kata akhir kepada penonton di rumah. Jadi saya kira dengan pelaksanaan PSM ni akan memberi satu makna yang besarlah kepada MBPK. Jadi saya mengharapkan sokongan daripada ibu bapa, sokongan daripada masyarakat kepada calon-calon kita yang menamatkan persekolahan dengan sijil alternatif sekolah menengah ni. Baik, terima kasih banyak Encik Hamzah atas perkongsian ilmu pada hari ini. Yang saya kira pentafsiran alternatif sekolah menengah ini merupakan satu instrumen yang cukup bagus yang dibangunkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri untuk murid-murid MBPK ataupun murid berkeperluan pendidikan khas. Terima kasih banyak Encik Hamzah. Kita jumpa lagi kepada anda semua yang berada di rumah. Teruskan setia menonton pentafsiran sumatif untuk lebih banyak informasi yang menarik. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.